dekan, timbalan-timbalan dekan, staf-staf dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi pertamanya marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melakukan ibadat qiyamul lail dan juga solat subuh secara berjemaah. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan mendengar taujihat daripada naib chancellor IUITM. Jadi insya-Allah tanpa saya membuang masa, saya menjemput Profesor Datuk Dr. Syahrin bin Said untuk menyampaikan taujihat. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillah. Terima kasih kepada Tuan Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa tasir rabbi tamim bi khair. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wal hikmah. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya dapat kita pada pagi ini direzekikan Allah untuk sama-sama berqiyam dan direzekikan Allah untuk kita sama-sama menunaikan salat subuh berjamaah, dan diizinkan Allah untuk saya pada pagi ini juga berkongsi mungkin sedikit dengan saudari Prof, guru-guru yang mungkin lebih alim dari saya tentang perihal yang mungkin ingin saya kongsikan. Pertamanya, saya dalam berbicara tentang hal-hal ini saya kena buat disclaimer lah. Prof-prof yang bahagian agamanya depan saya ni, ana fakir yang ni. Apa yang saya lihat pertamanya tajuk yang diberi tu, kalau tausiah tu okey lagi, ni minta saya sampaikan taujihat pula. Kalau bahasa Inggerisnya, I'm not in the position to give you instruction and detailed steps. Tapi diberi amanah, saya cubalah sampaikan. Pertamanya, mungkin apa yang ingin saya kongsikan adalah perihal matlamat dan tujuan dan mungkin sedikit maqasid atau kaedah yang mungkin saya tujukan kepada anak-anak, ada adik-adik yang ada di depan saya pada pagi ini. Dalam kaedah mencapai tujuan matlamat kehidupan, pertamanya kita semua tahu, maklum, dan sering kita dengar khususnya ahli-ahli, saya guna ayat ahli-ahli masjid, bila kita tanyakan ke manakah tujuan kita, pasti semua boleh jawab. Maknanya tujuan kehidupan itu tidak lain untuk menghambakan diri kita dengan Allah Ta'ala. Itu jelas, semua orang hafal. Okay? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cumanya dalam konteks penarifan, kalau apa yang saya berguru dengan guru-guru, diletakkan makam martabat untuk menjadi hamba itu bukan di bawah, menjadi hamba itu dah di atas.
Tapi pagi ini saya bukan nak mengupas tahap nafsu. Cuma saya timbulkan persoalan, mungkin adik-adik melihat bahawa senang, mudah untuk kita mengatakan kita hamba Allah. Tetapi persoalannya, adakah kita benar hamba Allah ataupun kita hamba yang lain? Jadi sebab itulah kalau kita buka kitab-kitab yang menceritakan tentang martabat nafsu ini, abid atau hamba ini atas. Dan sebelum tu kita melalui tahap-tahap yang berbeza. Mungkin saya kupas sikitlah. Sebab dari segi sudut itu, ilmu yang kita pakai pertamanya lah bukan mengukur orang lain. Ukuran itu adalah pada diri kita. Saya mukadimahkan dengan ini kerana pertamanya, adakah kita ini tergolong, kalau paling bawah lah, saya tak naklah guna istilahnya. Kalau yang paling bawah tu bermakna kita membuat mungkar dan kita selesa melakukan mungkar. Itu paling bawah lah. Okay. Maknanya dia bukan meninggalkan yang disuruh, dia melakukan yang dilarang. Itu paling bottom. Bermakna apa? Apa yang Allah larang, dia okey saja buat. Itu bottom of the bottom lah kata orang. Jadi jangan tanya orang, jangan tengok orang, tanya diri kita. Allah larang kita, apa yang Allah larang? Semua yang haram lah. Maka kita selesa melakukan yang haram. Okay, itu paling bawah. Naik sikit, bila timbul kekesalan. Timbul kekesalan, maknanya dalam konteks yang haram tadi pula, apa yang diwajib tidak dibuat. Okay. Kita tak solat ataupun contoh balik pada cerita yang haram, Allah mengharamkan contohnya himar, hamr wal masir, judi tak boleh, arak tak boleh, zina tak boleh, mengumpat, ghibah tak boleh. Ini yang segala yang haram lah. Kita selesa buat. Selesa buat. Okey. Kita panggil kawan-kawan lah dari anak-anak, jom kita banging sikit, jamming sikit. Saya difahamkan contoh dalam institusi kita ni, kes-kes perkara yang melibatkan perkara haram ni berlaku. Okay. Ada pelajar atas staf terlibat dengan dadah. Saya tanya dengan keselamatan, saya kata, berapa ramai cucu dah? Maknanya apa? Anak-anak luar nikah. Ada. Jadi mana-mana ada di kalangan kita yang terjebak dengan perkara yang memang Allah larang dan mereka selesa melakukannya. Itu pertamalah. Yang keduanya adalah kita ni adakah tergolong melakukan yang mungkar tapi kita rasa kesal ataupun tak betul aku ni. Aku nak kena betulkan ni, nak kena tinggal ni. Maka dah naik satu level up lagi dah. Okey. Dan kalau kita dalam level yang itu, kita boleh jatuh balik ke level bawah. Maka bagaimana kita nak naik level ini? Tapi saya huraikan sedikitlah level. Saya tak nak kupas semua, tapi saya kupas sikit supaya memberi sedikit gambaran. Sebab ini adalah kayu ukur. Dalam taujihatnya, dia nak kena bagi instruction. Step ni apa dia? Jadi step nak naik atas tu apa? Nak naik lagi atas macam mana? Maka kalau kita telah tergolong pada orang yang menyesal tentang perbuatan yang haram, meninggalkan yang wajib, kan, aku ni tak semayang, dia cakap kan. Dia cakap dengan dia, aku ni tak semayang-semayang. Subuh asyik mi saja. Subuh 7.30, subuh pukul 10, kelas pukul 11 baru nak semayang subuh. Sebab apa berjaga malam? Kononnya study. Tapi yang fardu tinggal. Dalam konteks hukum anak, kita dalam mazhab Syafi'i ini, kita kadang-kadang tak dapat membezakan antara fardu yang wajib dan sunat yang muakkad. Ini tadi balik pada level yang saya katakan tadi. Kalau orang yang levelnya di bawah, maka yang fardu pun tinggal. Fardu ni makna apa? Yang memang disuruh Allah dan disuruh Nabi, dia qat'i. Contoh, menuntut ilmu tu wajib ke fardu? Jawapannya fardu. Sebab nasnya talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Dia fardu. Dia bukan wajib. Dia lagi berat dari wajib.
Cuma dalam kita Syafi'i ni, kita kata sama je. Maka kita harus membezakan dalam fiqh alawiyat yang mana dulu. Bertembung antara yang wajib dan fardu, yang fardu. Bertembung di antara yang wajib dengan sunat muakkadah, maka yang wajib dulu. Di antara sunat yang biasa dengan sunat yang muakkadah, maka muakkadah dulu. Itu kena faham. Kenapa keutamaan itulah membezakan kita dalam peningkatan martabat tadi. Maka kalau kita berjaya menarik diri kita keluar daripada level yang paling bawah tadi, maka berlaku penyesalan, maka kita mulalah melakukan contohnya yang wajib. Saya kira yang depan saya ini insya-Allah saya yakin, kalau tidak tuan-tuan tidak berada di sini. Dan kita kena ingat, dalam keadaan apa sekalipun, itu bukan kita, itu apa yang Allah rezekikan kepada kita. Sebab itulah antara yang Allah ataupun Nabi ajarkan kepada kita. Okey. Ni masuk taujihat ni. Doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik tu tidak boleh lepas. Jangan lepas. Kerana kita khawatir kita terjatuh ke bawah. Dan itu rezeki yang Allah beri kita. Apa makna doa tadi? Ya Allah, rezekikan kita. Allahumma inni ala zikrika, orang yang ingat kepada Allah, wa syukrika, yang bersyukur kepadanya, dan orang yang kekal duduk dalam jalan yang sentiasa beribadat kepada dia. Tuan-tuan jangan ingat sebab akulah pagi ni kuat, iman aku teguh, maka aku dapat qiyam, dapat jemaah subuh, dapat dengar taujihat. Tidak. Itu adalah rahmat Allah pada kita, mengizinkan kita untuk sampai di sini dan berbicara pada pagi ini. Ala kulli hal, apa saja dalam kehidupan kita ini, kalau Allah tidak izinkan, tidak ada rezeki kita. Apa yang Allah telah rezekikan kepada kita itu, maknanya apa yang telah dapat kita manfaatkan. Kadang-kadang kita menyangka apa yang Allah rezekikan kepada kita itu apa yang ada pada kita. Tidak, anak-anak. Anak-anak mungkin baru dapat masuk tabung PTPTN kan, rasa ni rezeki. Belum tak. Hatta nasi yang dipegang di tangan belum tentu rezeki. Hatta rezeki yang telah dimasuk dalam mulut ke dalam perut belum tentu rezeki. Dah makan kenyang, sakit perut muntah balik. Maka apa yang Allah rezekikan itulah, memang itulah rezeki kita. Dan waktu roh kita ditiup dalam perut mak kita, maka telah disalin daripada loh. Maka malaikat menentukanlah kita umurnya, rezekinya, jodoh dan sebagainya. Jadi di mana datang usaha? Dan itulah kita sebagai manusia, kita mempunyai pilihan. Itulah konsep taklif yang Allah berikan kepada manusia dan jin. Maka kita perlu membuat keputusan, walaupun usaha kita itu sebenarnya tidak berkesan pun, tetapi kebertanggungjawaban kita sebagai manusia kerana taklif itulah yang Allah berikan kepada kita. Jadi pada martabat yang saya balikkan tadi adalah alhamdulillah, insya-Allah, maka yang wajibnya selesai. Maknanya apa? Wajib selesai. Tapi yang mungkar belum lepas. Balik bilik kan, duk mengumpat lecturer. Kalau yang staff ni pula kan duk cerita apalah NC baru ni kan, apa dibuatnya kan. Maknanya apa? Yang mungkar ni pula, tadi ingat saya kata martabat yang fardu wajib, sunat muakkadah, sunat. Mungkar juga begitu. Yang dilarang qat'inya, okey, yang larangannya berkias, okey. Itu juga ada martabatnya sampailah kepada yang makruh. Kenapa saya cerita ni anak-anak? Maknanya dalam kaedah taujihat peningkatan diri ini, pelaksanaan kita nak mengaku sebagai kita abid, kita hamba kepada Allah, maka dilihat kepada kedua-dua perspektif itu. Kenapa saya berhujah begitu anak-anak? Okey. Kalau kita rujukkan kepada nas Al-Quran itu, bila Allah Subhanahu Wa Taala berkata kuntum khaira uhratun ukhrijat linnas. Okey, sebaik-baik umat kita itu 3 je syaratnya. Apa yang pertama? Ada yang hafiz tadi ni.
Sambung ayat. Sambutlah. Kuntum khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita ikut turutan itu, ini penghafiz juga ni. Ini saya segan anak-anak ada yang lagi fakih daripada saya. Bermakna apa? Mencapai tahap sebaik-baik umat itu, first and foremost kena ajak orang buat baik. Soalan saya lah, ni yang datang pagi ni, siapa yang anda ajak? Nak qualifier, nak mempergunakan syarat untuk menjadi umat yang terbaik, pertama kena ajak orang buat baik. Belum ajak orang masuk Islam lagi tau, ajak orang buat baik. Hari ni dah pukul 6.37. Apakah ajakan kebaikan yang telah kita buat? Itu pun prasyarat nombor satu. Apa saja yang baik? Okay, kita kadang-kadang memahami amar ma'ruf ini, konteksnya adalah apa ajakan kepada Islam. Betul. Tetapi dalam konteks manusiawi, kebaikan itu pelbagai. Apa saja nilai yang baik, perkara yang baik yang diajak, maka itu amar ma'ruf. Termasuklah yang pastinya perkara yang terkait dengan Islam, ajak orang semayang. Dia belum mencegah mungkar lagi, kerana itu syarat yang kedua. Kenapa saya bicarakan ini anak-anak adalah itulah taujihatnya, stepnya. You want to get this, Allah kata, these are the things that you need to do. Allah tak cakap orang putih dalam Quran tu. Tapi itulah maknanya. Dan saya bukan menafsir, tetapi bermakna dari segi harfiahnya, bukalah tafsir Mu'tabar, itulah ceritanya. Disimpulkan bahawa pertama sekali ajak orang buat baik. Dan kalaulah yang pertama ini melata dalam universiti kita ini, semua orang ajak orang buat baik. Kalau tanya saya lah, perlu kepada polis bantuan? Tak perlu. Kerana apa? Setiap daripada kita melaksanakan apa yang Allah suruh kepada kita. Saya tak nak masuk bab fiqah je, hukum orang ajak buat baik ni apa? Yang kedua tadi adalah apa dia? Mencegah kepada yang mungkar. Maka dalam kaedah pula mencegah mungkar ni, kita pun biasa dengar hadis man ra'a minkum mungkaran, itu ada levelnya juga. Dan level ini bergantung kepada level nafsu yang saya letak tadi. Kalau orang tu level bawah, dia nampak mungkar, okey, geng aku, jom kita perkenal sikit. Apa ni bro? Air ketum. Maka kita pun sama. Dan masalah saya difahamkan, kita di universiti kita ni yang terjebak dengan alkohol juga ada. Mungkin adik-adik, anak-anak tengok kawan-kawan kita pergi kan, kau nak pergi mana ni? Adalah. Dan kita tahu dia akan buat benda yang mungkar. Apa kita buat? Kalau tuan-tuan tidak rasa bersalah dan tidak rasa berdosa, balik pada hadis tadi. Kerana dengan kuasa, dengan lisan, paling tidak dalam hati, tidak ada karahah langsung, tak rasa benci pun. Okey je, biarlah tu dia punya hal. Kubur dia, kubur aku. Maka kita tidak mencapai prasyarat yang kedua. Dan prasyarat yang ketiga itulah baru kita sampai kepada wa tu'minuna billah. Jadi anak-anak, saya balik kepada tingkatan tadi. Balik kepada tingkatan tadi, maknanya kita selesai yang wajib. Maka peningkatannya itu, fardu selesai, wajib selesai. Nak up lagi level itu, maka yang haram tinggal. Maka up lagi macam mana? Maka up lagi itu adalah kalau yang wajib tadi dah selesai, yang fardu dah selesai, maka sunat muakkadahnya pula. Tuan-tuan, dalam mazhab lain, saya bukan pakar fiqh mazahib, tapi pengalaman saya lah, Prof. Kalau kita pergi lagi sikit ke mazhab Hanafi, apa yang kita Syafi'i muakkadah, dia wajib. Sebab tu kalau kita pergi ke Pakistan, hatta kalau ke China, Turki, kalau orang-orang mereka yang alim, dia habis saja isyak, dia akan witir.
Saya tanya balik bab hukum lah. Qiyam ni apa hukumnya? Fiqh Siapa nak tolong jawab? Tanya adik-adik Qiyam ni apa hukum? Pasti sunat, tapi sunatnya sunat apa? Dia senang aja adik-adik. Nak tahu apa yang sunat muakkadah ni, Nabi tak pernah tinggal. Tapi Nabi tidak mewajibkan. Contoh tadi kita semayang sunat subuh, yang pahalanya ataupun ganjarannya lebih baik pada dunia dan seisinya. Sampai kalau kaedah fiqahnya dah biasa buat tinggal boleh qada. Maka itulah muakkadahnya. Dan tahajud yang kita buat tadi juga hukumnya adalah muakkadah. Muakkad. Maknanya apa? Kalau boleh memang kena buat hari-hari. Ya. Seperti juga witir, seperti juga duha. Maknanya kalau kita tengok hukum, saya berceritakan tentang kalau fiqahnya, maknanya kalau kita buka kitab Imam Ghazali, maknanya orang awamnya, kita nak duduk di mana? Kita ukur diri kita sendiri. Okey. Maknanya kita belum berceritakan tentang orang lain, kita menceritakan tentang diri kita. Maka di situlah maknanya setelah selesai, okey, wajibnya, maka yang haramnya tinggal, dan kalau nak up lagi, maka yang sunat muakkadnya dibuat, yang makruhnya tinggal. Okey. Barulah situ kalau dalam Quran tu ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i. Tu level itu. Dan bila sampai level itu, kalau kata guru-guru saya lah, insya-Allah dia takkan drop. Kalau sampai level itu, insya-Allah dia tidak akan drop. Kalau bawah daripada itu tadi, itu ya. Wayankus turun naik. Kita kena naikkan dia sampai ke level itu. Apa ukurannya? Kita sendiri tahu. Tak payah tanya orang. Janganlah tanya tok guru kan, ataupun tanya saya, Prof, saya ni agak-agaknya level mana? Saya tak tahu. Awak sendiri tahu. Apa kayu ukurnya? Tu yang saya bagi tahu jihad instruction tu, itulah kayu ukurnya. Kalau kita yang haram belum selesai, yang wajib belum selesai, maka itulah tahap kita. Dan persoalan kita adalah dalam kehidupan ni, apa yang kita cari balik yang awal tadi. Tuan-tuan, soalan saya mudah. Kehidupan ni kekal ke sementara? Kehidupan ini kekal. Jasad ni sementara. Tapi saya nak tanya, masuk syurga besok berjasad ke tak berjasad? Pening kan? Dia soalan basic. Roh ni kekal tak kekal? Roh kekal. Jasad? Tak. Soalan saya balik. Dalam syurga ada jasad, ada jasad. Prof pun pening. Jadi dari segi kaedah kejadian makhluk, okey, ini makhluk, kita makhluk. Kaedah umum kita adalah, maknanya kita adalah yang baharu. Apa maksud baharu? Kita berubah. Okey. Maka yang kekal pasti Allah. Okey. Jadi saya dah berhenti yang level ni, saya nak cerita lebih daripada tu maknanya kalau tuan, maknanya target kita kurang-kurang level tu. Maknanya kita sampai pada peringkat boleh membuat sunat muakkad, yang makruh tinggal. Okay. That is bottom line lah. Sebab Nabi selalu pesan kepada kita, kerana di kalangan umat dia yang masuk ke syurga itu sangat sedikit. Kerana apa? Itulah makamnya, itulah pemeringkatannya. Okay. Dan kalau kita ingat pada peringkatan itu, anak-anak, adik-adik, sahabat semua, maka kita akan mengawal tindakan kita, yang akan menyusun kehidupan seharian kita, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Hatta dalam tidur kita pun kita hamba Allah. Sebab itulah ada yang kata-kata hukama hadis mana, orang alim itu tidurnya pun beribadat. Kerana apa? Dalam tidurnya rohnya masih lagi berzikir kepada Allah.
Dalam tidurnya roh dia masih lagi membuat kebajikan. Dalam tidurnya roh dia masih lagi mengajak orang membuat baik. Dalam tidurnya roh dia masih lagi menghalang orang membuat mungkar. Itu kalau nak cerita tu kita buka kitab lain. Tapi yang saya nak ringkaskan di sini adalah berbalik kepada kehidupan kita, maknanya kita semak manual instruction kita, Quran, Sunnah. Dalam keadaan akhir zaman ni, maka hukum kita juga datang daripada kias, uruf dan sebagainya. Tetapi contoh macam yang saya katakan tadi, apa yang kita nak dapat? Saya cuma nak balik kepada apa yang kita buat pada hari ini berkaitan dengan qiyam itu. Maka di sinilah tuan-tuan, kita selalu dengar we don't have to work hard, we have to work smart. Pernah dengar kan? Tetapi kita selalu meletakkan pada konteks study, buat kerja pejabat. Dan kita tidak apply konsep dan kaedah itu kepada amal yang kita buat. Jadi saya guna kaedah begini. Pertamanya, syurga Allah itu bukan atas amal kita, atas rahmat Allah. Itu rule nombor satu yang nak kena ingat. Kita duduk atas masjid ni bukan sebab kita, sebab rahmat Allah. Itu nombor satu kena ingat. Jadi dalam kaedah beramal, bila kita baca, yang contoh masa malam kita berselawat tu, saya kata ayat akhir surah Taubat 128 atau 29 tu, kita sebut adalah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim tu. Maknanya itu concernnya Nabi terhadap umatnya, sengsaranya umatnya, sedihnya dia. Nak cerita je ayat 129 tu lah. Maknanya tawakalnya kita kepada Allah itu mutlak. Sebab itulah anak-anak, dalam konteks rezeki, Nabi meninggal, apa yang ada pada dia? Jawapannya tak ada. Sahabat-sahabat meninggal. Sampai Abdul Rahman Al-Auf, dia orang kaya, meninggalnya apa pada dia? Jawapannya tak ada. Abu Bakar. Dia kalau orang Melayu katakan kain pelikat selai, tutup muka, kaki keluar, tutup kaki, kepala keluar. Nak menceritakan bagaimana kebergantungan mereka dalam bab rezeki, makan dan minum sepenuhnya pada Allah. Seumpama burung yang keluar pagi-pagi dia keluar cari rezeki, maka apa yang Allah rezekikan kepada dia hari itu, itulah rezekinya. Bukanlah maksud saya tak boleh menyimpan, boleh menyimpan. Tetapi kita dalam keadaan sekarang ini, masyarakat yang material ini, maka kita kata, oh, simpanan kena banyak, rumah kena besar, kereta kena besar, kan? Orang rumah tak nak besar pula kan? Orang rumah nak comel. Tetapi bermakna apa? Ukuran kita adalah kepada material, dan dia berjangkit kepada masjid. Ni kawan-kawan Pusat Islam tahu lah kita. Berapa simpanan kita? Berapa wakaf kita? Ada 1.6 juta. Padahal kaedahnya itu, maknanya kebergantungan kepada Allah, apa saja ada pada kita kena digerakkan. Anak-anak, adik-adik, konsep yang Nabi ajar kepada kita adalah harta kita adalah apa yang kita belanjakan, bukan apa yang kita simpan. Maka hari ini tadi, kalau ada adik-adik yang masuk masjid dah tinggal RM1 ke 50 sen ke dalam tabung, itulah duit kita. Walaupun pada hakikatnya duit itu bercerai dengan kita, tetapi itulah duit kita. Apa yang kita infakkan, itulah harta kita. Jadi balik kepada apa yang saya nak kongsikan pada anak-anak adalah pegangan kukuh itu, apa yang kita nak lekatkan atau apa yang kita nak yakinkan. Pasti dia berbalik kepada keyakinan dan tauhid yang kita pegang. Saya ambil mudah anak-anak. Contoh, dalam konteks jasad, roh, akal, ilmu, dia kena disepadukan. Maksudnya begini, kalau saya tanyalah rukun solat berapa? Dia macam jam sekejap pagi ni kan, 13 kan. Jadi di situlah maknanya, kalau kita lihat, kalau ini juga saya cakap kenapa dalam apa yang saya faham lah, kaedah kita Syafi'i punya ni memang perfect lah pada saya lah, daripada bukanlah kata imam lain tu tak betul, tetapi ini dari segi kecantikan dan halusnya. Maka kita kalau Syafi'i,
Okey. Rukun dibagi kepada fi'li, qauli, qalbi. Dan itulah syarat kehidupan. Ingat konteks saya hari ni tahu jihad. Inilah instructionnya. Apa saja kita buat, semua perkara ada pokok. Rukun tu pokok. Dan untuk kesempurnaan pokok itu mesti ada 3 benda dia. Sebab itu tidak sah solat kalau tidak wujud satu lahzah dalam solat itu, tidak berlaku 3 rukun ini serentak. Okey. Bayangkan kita solat, okey, kita berdiri, qiyam. Okey. Kita pun lafaz angkat takbir. Allahu akbar. Okey. Maka lisannya, tangannya, hatinya mesti masuk sekali. Kalau tak masuk, kalau ikut kaedah Syafi'i sah solat. Saya tak nak cerita lagi apa ta'arat tak nak cerita lah. Tetapi maknanya hatinya sekali, lafaz lisannya sekali, perbuatannya sekali. Maka begitulah berlakunya kesepaduan rukun itu, maka kesempurnaan solat itu berlaku waktu itu. Dan kaedah fiqh, sebab kita banyak level tu tadi, maka level yang nak buat solat tu tadi, ingat bawah 2, 3 kata-kata. Itu minimumnya waktu takbiratul ihram. Tuan-tuan jangan pula was-was was-was nama saya, tak masuk lagi ni. Kan? Dia pun Allahu akbar. Lepas tu kejap lagi dah diam ni, Allahu akbar. Itu belum lagi yang sebelum tu segala macam doa dia baca kan. Surah An-Nas dah habis kan. Macam-macam doa lah, ta'awuz semua dia baca. A'udzubi kalimatillah tammah min syarri ma khalaq. Baca lagi qul a'udzu birabbin nas. Tuan-tuan, itu penyakit was-was. Okey, hatta setengah ulama kata iblis atau jin yang membisikkan kita tentang was-was tu namanya was-was lah. Yang memberi ilham kepada kita itu namanya mulham. Okey, balik kepada yang apa yang saya nak katakan tentang rukun dan arkan itu. Okey. Jadi dalam solat, kalau kedudukan kita tadi, orang yang sudah sampai kepada yang wajib fardunya selesai, haramnya tinggal, makruhnya tinggal, okey, muakkadnya dah buat. Maka orang itu solatnya tadi 3 rukun itu wujud daripada mula dia takbir sampai dia salam. Itu masing-masing boleh cek. Saya sendiri pun memperingati diri saya. Contoh kita qiyam tadi daripada pukul 5 patut pukul 4 kan. Pukul 5. So tak boleh dah buat tasbih sebab pukul 5. Itu juga ukuran. Kalau tanya saya qiyam ni dia ada grade juga. Grade A, grade B, grade C, grade D. Macam kita beli durian kan. Ni okey, grade apa? Grade A, apa? Musang King, Blackthorn. Ni apa? Duang kampung. Tapi jangan salah silap dia. Kadang duang kampung tu lagi sedap daripada Musang King. Maksud saya apa? Kadang-kadang kita qiyam yang paling basic. Setengah jam semua subuh itulah kita bangun buat qiyam. Tapi kadang-kadang qiyam setengah jam tu lebih berkualiti daripada yang tuan-tuan bangun pukul 3. Okey. Ni angguk-angguk ni sebenarnya ada pengalaman ni. Bangun pukul 3 ngantuk je kan. Sebab apa? Syarat dia, ingat saya kata dia, wujud 3 elemen tu. Fi'il, qaul, qalbi. Okey. Jadi untuk orang yang sampai kepada level itu, maka penjagaannya sentiasa dalam setiap perkara yang dia buat, dia tidak akan lupa. Maknanya apa? Rohnya tidak meninggalkan jasad. Contoh kata, macam mana pula roh meninggalkan jasad? Roh meninggalkan jasad, matilah kita. Okey, itu cerita bab lain, hari lain lah bro. Kan? Maknanya roh kita ini, maknanya ada juga pemeringkatannya. Yang paling bawah itu ruhul hayah, itu kalau yang tu keluar matilah kita. Tapi ada tingkat yang lain. Nafsu tidak duduk pada yang bawah. Nafsu dia duduk, kalau nafsu makan dan sebagainya, dia duduk di tengah. Ilmu juga duduk pada yang tengah. Keluar roh yang itu, habis ilmu. Okey, tingkatnya. Jadi balik kepada saya yang saya nak katakan tadi. Jadi kita boleh cek. Tadi kita qiyam dari pukul 5 sampai solat subuh. Okey. Siapa yang ingat assignment tak siap kan? Apa sebab pula tadi imam ni silap baca, dia lupa ke? Lepas tu imam pun kata kan, aku macam mana pula lupa tadi ayat tadi. Tak, saya ceritakan kita makhluk. Maka begitulah kita.
Tetapi kalau penjagaannya kita memang daripada lafaz Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka kekal fi'ilnya, kekal kaulnya, lisannya, kekal kalbinya, dia berdepan dengan Allah. Itulah makam tadi yang saya kata, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, itu orang tu. Sebab tu saya kata kalau orang dah level tu, insya-Allah dia tak turun. Itu kata guru-guru saya lah, jangan tanya saya mana nasnya. Okey, tapi kalau baca tafsir tertentu, kitab tertentu akan jumpalah. Okey, jadi balik kepada step yang saya nak nyatakan tadi, sebelum saya lari lebih jauh, asas-asas pokok yang mengekalkan tiga itu perlu diwujudkan. Apa kaedah? Ini balik pada taujihat tadi. Apa kaedah yang dipakai supaya lisannya sama dengan fi'il, hatinya sama dengan lisan dan fi'il? Maka di situlah anak-anak yang selalu saya tanya, apa makna kehidupan? Dulu zaman-zaman saya student dekat ITM ni, antara kitab yang perlu dibaca Ustaz dalam usrah-usrah, Maza ya'ni fi intima'il Islam. Apa makna kita ni, apa maksud intima'ah, memeluk, memegang Islam. Di situlah saya terkesan, bermakna apa anak-anak, dalam kehidupan ni apa yang kita maknakan dengan kehidupan. Apa makna sebelum ijazah? Apa makna pakai kopiah? Apa makna ni pakai redak ni? Tok Imam tadi duduk bentang daripada hujung sampai ke bawah tadi. Apa maknanya? Apa makna putih ni? Apa makna hitam? Semua ada makna. Maka sekiranya kita tidak mendatangkan makna kepada percakapan dan perbuatan, maka kehadiran roh pasti tiada. Kerana kedatangan makna itu level kepada pemeringkatan roh itu tadi, maknawinya itu wujud di situ, maka hadirlah roh. Kalau istilah psikologi, conscious mind lah. Okay. Maknanya apa-apa, dia bukan subconscious, dia bukan, itu yang tadilah dia melayang, yang saya kata tadilah, dia teringat, ni lambat pula Prof nak ambil ni, perut dah lapar ni, pagi ni ada sarapan ke tidak? Bermakna apa? Duduknya di sini, rohnya di tempat lain. Rohnya dalam kelas, jasadnya dalam kelas, pensyarah berkuliah, rohnya merayau. Ini tidak lagi, jasadnya dalam kelas, fi'ilnya tengah main sekarang game, panggil apa? Dota. Apa? Mobile Legend. Kan? Tengah main dengan adik dia kat rumah. Kan? Saya cakap ni bukan pelajar depan saya lah, tapi lebih kurang sama jugalah. Nak menceritakan kalau kita pegang tiga rukun tu tadi dalam kelas, yakinlah cakap saya, habis kuliah, insya-Allah apa ilmu yang guru nak bagi, insya-Allah dapat. Tak cukup tiga syarat arkan rukun itu, tak dapat. Jasad dah duduk dalam kelas. PL. Buka ni, tengok nota bawah atau, tapi atas bawah ni kepala ingat lain. Tak dapat. Tuan-tuan, hanya satu lahzah saja. Kalau itu, contoh kalau saya lah dalam mesyuarat saya pengurusi kan. Okey, kalau saya tidak hadirkan roh saya dalam mesyuarat, sekejap je. Lepas tu kawan tanya, Datuk macam mana tadi utusan? Apa-apa, kejap saya lost. Dalam apa saja perbuatan. Kita mula mengelamun, okey, mengelamun itu untuk maklumat adik, roh, saya tak nak guna nama lah kan, confuse. Roh kita yang sedap itu keluar dah. Dia dah ke tempat lain. Maka tidak hadir kita di situ. Jasadnya hadir, okey, tapi tidak rohnya. Maka dalam semua benda yang mendatangkan makna itu, okey, yang saya nak ajak anak-anak semua rakan-rakan, hadirkan makna. Dengan kehadiran makna itulah, okey, akan kita dapat cukup syarat. Okey, cabaran saya khususnya pada anak-anak,
angkat je lafaz takbir, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Mana dalam solat itu doanya untuk kita? Siapa boleh jawab? Wah, risau saya sebab ustaz semua pun termenung. Okey, saya ringkaskan soalan pula. Mana dalam Fatihah untuk kita? Semua baca Fatihah pula. Tuan-tuan, bila kita mendatangkan makna, kita tahu apa yang kita lafaz, apa yang kita minta. Tidak semestinya anak-anak kata, saya tak faham Arab, bro. Mendatangkan makna, pertama, alhamdulillah, kalau orang yang faham Arab, senanglah. Saya cakap ni begini, kenapa tuan-tuan? Kenapa saya pegang pada salat dan Fatihah? Kerana salat itulah tiang agama. Maka kesempurnaan salat itu akan menyempurnakan yang lain. Fahamnya kita dalam solat, selesai urusan kehidupan. Kerana dalam solat ada semua benda. Kenapa dalam solat istilahnya takbiratul ihram? Kerana dalam solat juga ada haji ihramnya. Boleh dalam sembahyang makan? Tak boleh. Kita mengharamkan banyak perkara yang halal dalam solat. Boleh bercakap? Tak boleh. Maksud saya apa? Kalau disiplin solat itu dilakukan di luar solat, sebab itulah dia menjadi tiang. Dan penjagaan solat itulah yang Nabi sangat menekankan. Jadi itulah anak-anak, berbalik kepada apa yang saya nak tekankan tadi adalah mendatangkan makna dalam semua perbuatan kita. Maka kena faham. Okay, lepas ni kan Google lah kan, semua bacaan dalam solat apa maknanya. Jadi dalam solat tu pula, okay, apa yang tanpanya batal rukunnya, batal solat. Bacaan. Ini rukun kauli lah. Pertama, wah, ini betul-betul kita test fiqh dulu tak dulu ni. Fatihah. Lagi? Tahiyat lah kan? Okey. Yang saya katakan dalam Syafi'i ini cantik. Okey. Bila masuk bab rukun, okey, bila masuk bab rukun qauli pun, okey, imam kita dia make sure, dia nak make sure tiga ni on. Dia nak make sure tiga ni on. Boleh kita baca Fatihah? Sah? Mazhab lain? Boleh. Kita tak boleh. Jangan pula engkau baca kuat kan. Tentanglah dia hafiz Taranum 7 lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk imam pun, apa hal orang belakang aku, dia imam ke aku imam kan. Baca sekadar kita membacakan untuk diri kita. Lebih daripada 2 orang lagi makruh dah. Kalau orang sebelah dengar tu pun, pada saya dah kena tune down sikit lah. Sekadar cukup telinga kita dengar. Sebab kenapa? Imam Syafi'i dia alim, dia faham. Kita manusia, sekiranya kita tidak lafazkan dan tak mendengar sendiri apa yang kita ucap, roh tadi tak akan duduk. Maka dalam Fatihah maka hadir 3 tadi. Fi'ilnya qiyam, qaulinya bercakap, qalbinya mendengar apa yang diucap. Baru dia faham. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar tarekat ke tasawuf, dia kata dalam Quran tu intinya Fatihah. Dalam intinya Fatihah itu bismillah. Dalam intinya bismillah pada bab, intinya bab pada titiknya. Okey, ini saya pergi jauh sikit lah. Nak menceritakan bahawa tidak akan wujud apa pun kecuali dengan wujudnya Allah. Okey, tidak ada awalnya tanpa awalnya Allah. Itu balik pada kita, kebergantungan kehidupan kita itu, okey, hanya pada Allah. Jadi anak-anak, saya ringkaskan, kita ni lah dah subuh macam ni lah, pendek je. Pegang 3 perkara itu dalam semua perkara yang anak-anak buat. Cuma saya habiskan tadi yang saya nak katakan pada Fatihah itu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Maka Al-Fatihah itu awalnya dalam apa saja kaedah. Quran ni kalam Allah, dia ada tertib dia. Okey.
Yang mana juga yang saya diajar guru-guru kita adalah afdalud doa alhamdulillah, afdalu zikri la ilaha illallah. Kadang bergaduh dengan kawan-kawan kan, kata kawan-kawan kata kan Nabi tak mensunahkan lepas sembahyang baca Fatihah. Ini uruf. Tetapi rujuk pada hadis itu, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maknanya bukan cakap alhamdulillah tu, Fatihah itu. Kerana al-Fatihah itu doa. Apa yang kita doa dalam Fatihah? Apa yang kita doa pada Fatihah? Kita puji Allah. Ini saya bukan nak tafsir Fatihah, tetapi memberi faham, memberi makna. Ya? Nak memberi makna pada solat, pertama kena faham makna pada Fatihah. Dalam tu dah ada Asmaul Husna. Ni saya tak nak kupas luarnya, saya Arab fail dulu. Tapi itulah janji kita. Bab itu bukan bab bersebab, tapi makna bab tu bab, nak kata bab sumpah dengan nama. Kalau istilah bahasa kita, maknanya itulah dipegang. Apa saja kita buat, sebab tu dah semua amal kena bismillah. Kerana apa? Setiap benda yang kita buat, minum Allah, pakai baju Allah, naik kereta Allah, hatta berjimat pun Allah. Bukan Allah lah berjimat, kita ni dengan nama Allah. Kalau tidak datang pahala, tidak datang maknanya. Belajar. Anak-adik saya pasti pernah berpengalaman duduk 1 jam satu muka tak habis. Mana-mana yang hafiz pernah kan ulang 7 kali ulang, tak masuk-masuk, tak lekat-lekat. Tapi hari lain kan 1 round tu hafal. Kerana Allah janji. Okey, surah Nur tu. Allahu nurus samawati wal ardh. Saya pendekkan, nurun ala nur yahdi nururah. Apa ayatnya? May yasha. Allah memberi nur dan hidayah kepada siapa yang dia hendak. Ilmu itu nur. Allah tak bagi, tak dapat. Jangan ingat sebab aku belajar ni dapat PhD. Bukan. Allah rezekikan dapat. Aku hafiz sebab aku buat apa, tidak. Rezeki yang Allah beri. Okey. Jadi saya tutup ni, makna Fatihah itu datangkan. Kerana dalam Fatihah itulah kita bersyukur, tahmidnya kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu datang tauhid rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahmidnya awal, Rabb itu mengiktiraf Allah itu Rabbul Jalil. Apa makna rububiyah? Segala apa yang ada di langit dan bumi, dialah pentadbirnya. Angin ekon yang keluar daripada hujung itu, ada yang rasa, ada yang tak rasa. Sampainya zarah angin itu ke kulit kita, semua itu dalam ilmu Allah. Yang tuan yang cakap, sebab saya duduk kat sini angin itu sampai. Itu usaha. Usaha tidak memberi bekas. Boleh aja orang duduk depan aircon tu, tapi dia panas. Boleh aja orang minum air 2 gelas, tak hilang haus. Itu alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Kerana apa? Dialah yang mentadbir, mengurus sekian alam. Datang rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim itu, maka kalau kita nak pakai apa-apa kaedah pun, maknanya asma'i wa sifat. Okey. Saya bukan nak pecah-pecahkan tauhid ni tuan-tuan, tapi itu saya menterjemahkan sahaja. Tapi kalau tuan-tuan nak pegang 3 pecah ke 4 pecah tu, masing-masing bacalah kitab. Okey, tapi itulah asma wa sifat Ar-Rahman. Dah baca ke atas lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maka datang tauhidnya yang terkait dengan, kalau nak kata sifat 20 pun boleh, asma wa sifat pun boleh. Kenal tak Allah ni? Apa sifat Allah? Apa nama Allah? Nanti jangan pula saya cerita ni tuan-tuan, semayang kan, kejap lagi nak semayang Isra' kan, jam pula. Tapi kalau tuan-tuan faham pada maknanya, makna itu akan sampai bila tuan-tuan baca. Ar-Rahmanir Rahim. Datang semua 99 nama Allah sampai. 20 sifat Allah yang wajib sampai. Sifat yang mustahil sampai.
baru kita baca Maliki Yaumiddin. Pun sama, dalam kaedah takrif tauhid mulkiyah ini pun ada perdebatan. Saya tak nak urai, tetapi kita pegang terus pada makna. Maknanya kerajaan Allah, kekuasaan Allah pada hari kiamat tidak ada tolok tandingnya. Tapi saya pakai ayat lain nak mentafsir ayat ini. Okey, bila Allah sebut kulillahi ma malikal mulk. Okey, makna segala bentuk kerajaan ni Allah lah raja segala raja. Allah lah raja segala raja. Itu di antara perbezaan. Saya tak nak kupas dari segi makna antara Malik Yaumiddin dengan Malik. Okey, itu dua makna yang berbeza. Tetapi dua-dua itu terpakai pada Allah dari segi kekerajaannya. Maka apa yang saya nyatakan tadi, bila kita membaca Fatihah itu, bila kita sebut Maliki Yaumiddin, kita terus datang. Maknanya konsep kerajaan, pemerintah, taatnya kepada pemerintah, keperluannya kepada kekhalifahan, orang yang mengurus takbirkan Islam, siapa yang menjaga Islam, kiamat besok Allah yang menjadi raja segala raja, segala amal akan dipersoal. Maliki Yaumiddin. Tuan-tuan baca itu, kalau datang maknanya memang ingat mati kiamat. Dunia ini tempat kita berladang. Maliki Yaumiddin. Baru kita minta Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ tuan-tuan datangnya tauhid apa? Ta'abbud. Kita dah cover rububiyah, asma'i wa sifat, sifat 20. Kita dah cover mulkiyah, masuk uluhiyah. Nak minta jangan minta yang lain. Okey, jumpa MC, Prof. Saya dah lama dah 54 ni, bila nak dapat ni, nak jemput jusasi ataupun khas. Boleh usaha, jangan berharap pada makhluk. Yang belajar kan, konon buat baik dengan pensyarah dengan harapan dapat E. Tiap-tiap kali pensyarah tanya angkat tangan, dialah paling rajin jawab. Jangan harap pada pensyarah, harap pada Allah. Itu usaha. Usaha tetap kena buat. Kita UiTM motor kita usaha, takwa. Takwa tu simpul sekali dengan tawakal. Takwa tu simpul sekali dengan tawakal. Mulia. Okey? Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab itulah anak-anak, bila kita baca surah Al-Ikhlas, gandingan kepada Fatihah itu Allahus Samad. Allah saja tempat bergantung. Balik pada zikir yang saya sebut tadi, hasbi Allah. Cukuplah aku, cukuplah bagiku Allah. Kalau adik-adik, anak-anak pegang yang itu, adik-adik tak akan risau, tak akan susah hati, tak akan stres. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum masuk bab kita, itu intro. Puji-puji bagi Allah. Segala sifat tauhid itu yang kita faham, ilmunya terkandung di awal itu. Barulah kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu senyap je ni. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya cepatkan je. Barulah kita minta engkau saja tempat aku sembah engkau, tunjukkan aku jalan yang lurus. Tuan-tuan, jalan yang lurus ni jalan yang mana? Malam tadi bukan malam tadi, petang semalam sebelum maghrib kan, ada syarah kitab kan. Ramai macam ni tak kan? Ke ramai, lebih ramai macam ni. Jalan itu, kalau saya tanyalah, tuan-tuan buka Waze, buka Google Map kan, nak pergi ke LCC. Peribahasa Cina, okey, 1000 mile journey start with the first step. Setiap jalan itu bermula dengan langkah yang pertama. Setiap jalan. Adik-adik, kehidupan ni nak jadi orang baik, pasti. Kehidupan ni kita mau ke syurga Allah, pasti. Apa langkah pertamanya? Apa langkahnya? Mana jalannya? Mana lorongnya? Keputusan yang nak kita ambil, mana yang terbaik? Nak ambil elektif subjek ni ke tidak? Nak ambil kursus ni ke tidak? Itu semua keputusan yang kita buat sehari-hari. Okey, kalau yang pensyarah kan, nak tulis tak paper ni?
Nabi memang amalnya semua keputusan dia buat solat istikharah. Paling tidak anak-anak dalam solat itu doa betul-betul. Bila kita minta Allah tunjuk jalan, apa hari ni nak buat keputusan apa? Ya Allah, tunjuk aku jalannya. Jalan yang mana yang engkau reda dan beri nikmat, bukan jalan orang yang sesat dan engkau murka. Baru kita waladhdallin, itu yang nak kita elakkan. Sebab situ matnya sampai 6. Kalau tak terjemah Melayu, apa bunyinya Ustaz? Sesat kan? Murka. Nak menekankan bahawa janganlah kita ke situ. Kita nak kepada jalan yang lurus. Jadi anak-anak, atas kekekalan masa, okey, saya simpulkan mudah, okey. Apa yang saya ingin pesan dari segi taujihatnya adalah ingat kepada step dan rukunnya. Kaedah dalam semua hal adalah mendatangkan makna dalam semua perbuatan. Dan situlah akan datangnya kalau solat, datang khusyuknya. Okey, bila saya kata work smart dalam beribadat, Nabi ada pesan. Okey, solat subuh itu sama dengan qiyam. Jemaah isyak itu separuh malam, separuh qiyam. Jadi kalau adik-adik dirikan solat isyak berjemaah, dah dapat setengah qiyam. Adik-adik buat qiyam, dah dapat 1 qiyam. Tapi kalau adik-adik buat juga subuh, dah dapat 2,5 qiyam. Tapi yang saya takut, bukan takutlah, yang saya nak ingatkan, okey, antara tanda orang munafik adalah beratnya mendirikan jemaah isyak dan subuh. Ingat saya kata benchmark itu measurement yang Nabi bagi. Sebab tu saya secara peribadi saya cukup takut. Kadang-kadang bila malam pun sama, saya ada kerja, saya tak sempat nak isyak jemaah. Kerana itu tanda orang munafik. Kalau tinggal dua-dua, bukanlah saya nak bagi hukum, Prof. Kaedahnya confirm dalam dirinya ada salah satu daripada sifat 4 munafik. Untuk menjaga itu, maka pastikan. Kalau ikut Hanafi, 5 waktu tu wajib. Nabi pun ada cakap dari segi hadisnya, kalau boleh nak bakar rumahnya. Sebab tu kalau tuan adik-adik pergi Pakistan, sembahyang jamaahnya kalau subuh macam Jumaat. Kita masjid ni kan, adik-adik cuti, staf pun bercuti. Ada satu pagi tu, mana tu imam? Kita berempat je. Dan itulah ukuran, kalau sebut takut, Prof, kemunafikan kita. Nabi pesan. Jadi anak-anak, saya minta maaf untuk cukupkan lagi bonus markah. Nabi juga ada satu sabda, hadisnya Hasan, riwayat Tirmizi tak zaf saya, maknanya setelah kita solat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah, naik isra' salat dah 2 rakaat, pahalanya adalah pahala umrah dan haji. Nabi sebut tamam. Jadi lepas ni sekarang buatlah solat isra' 2 rakaat. Jadi dapatlah kalau malam tadi, siapa yang dah isyak berjemaah dah dapat sekat malam, siapa yang qiyam tadi dah dapat qiyam, kita dah subuh dapat lagi pahala qiyam 2,5, dah salat qabliyah subuh tadi dah dapat seisi dunia dan yang terkandung dalamnya, tutup dengan isra', maka dapatlah kita pahala haji dan umrah insya-Allah. Ala kulli hal, itulah saya, apa yang kurang itu kelemahan saya. Mudah-mudahan saya mengingati diri saya sama-sama dengan anak-anak dan rakan-rakan semua yang lebih arif, yang lebih faqih dari saya. Saya minta maaf, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.